Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Abdul Aziz, nombor metrik 062827. Hari ini saya akan membentangkan tajuk saya, iaitu sumber-sumber perundangan Islam pada zaman kini. Baiklah, kita masuk pada pendahuluan. Islam merupakan agama yang lengkap dan sesuai untuk sepanjang zaman. Islam juga menyediakan sistem yang teratur dan menetapi seluruh aspek kehidupan. Panduan ini adalah penting untuk menjawab sebarang kekeliruan yang timbul dalam proses perjalanan hidup manusia. Oleh sebab Rasulullah SAW tidak lagi hidup pada masa kini, baginda telah meninggalkan as-sunnah agar kita dapat meneruskan kehidupan dengan berlandaskan syariat Islam yang betul dalam apa jua aspek seperti munakahat, perundangan, akhlak dan lain-lain. Dalam perundangan Islam terdapat dua jenis sumber hukum, iaitu yang pertama, sumber yang disepakati, dan yang kedua iaitu sumber yang tidak disepakati. Sumber yang disepakati dikenali sebagai dalil qat'i, yang bermaksud dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama. Di sini kita dapat lihat sumber-sumber yang disepakati. Terdapat 4 sumber yang disepakati oleh para ulama mujtahid, iaitu yang pertama Al-Quran, dan yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga ijma' ulama, dan keempat Al-Qiyas. Sumber-sumber yang disepakati oleh para ulama iaitu yang pertama Al-Quranul Karim. Al-Quran ditakrifkan sebagai kalamullah yang bermukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dalam bahasa Arab, dan diriwayatkan secara mutawatir, serta membacanya adalah ibadah. Yang kedua iaitu As-Sunnah. As-Sunnah merupakan sumber perundangan kedua, iaitu selepas Al-Quran. Pengertian As-Sunnah dari sudut bahasa ialah perjalanan, kelakuan atau perangai sama ada baik atau tidak. Seterusnya yang ketiga iaitu ijma' ulama. Ijma' dari segi bahasa ialah berazam dan bersungguh-sungguh dalam menghasilkan sesuatu. Menurut istilah, ijma' bererti persepakatan para ulama mujtahid daripada umat Nabi Muhammad SAW dalam perkara yang berhubung dengan hukum syarak. Sumber yang keempat iaitu Al-Qiyas. Qiyas dari segi bahasa bermaksud pengukuran atau penyamaan. Dari segi istilah ialah menyamakan masalah yang tidak jelas hukumnya dalam nas dengan masalah yang dijelaskan hukumnya dalam nas, kerana terdapat persamaan illah pada kedua masalah tersebut. Baiklah, masuk kepada jenis-jenis as-sunnah. As-sunnah terbahagi kepada 3, iaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah ialah segala ucapan daripada Nabi Muhammad SAW, manakala sunnah fi'liyah pula merupakan segala perbuatan Nabi Muhammad SAW yang menjadi syariat bagi umatnya. Selain itu, sunnah takririyah adalah diamnya Nabi SAW dan beliau tidak mengingkari perkataan atau perbuatan sahabat yang terjadi di hadapannya. Sebagai pentafsir kepada Al-Quran, penghurai dan penerang maksud Al-Quran, di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerlukan pentafsiran yang lebih lanjut, penerangan yang lebih jelas dan huraian terperinci. Pentafsiran dan penghuraian yang dibuat oleh sunnah terhadap Al-Quran boleh disimpul kepada 4 cara. Cara yang pertama ialah menerang dan mentafsir sesuatu yang umum. Selain itu, cara yang kedua ialah mentafsir dan memperjelas kesamaran. Seterusnya, cara yang ketiga ialah mengkhusus yang umum. Secara kesimpulannya, di sini dapat kita simpulkan jika sunnah menjadi sumber kedua pembinaan tamadun Islam selepas Al-Quran memperinci dan merealisasikan ajaran Al-Quran berkaitan perkara-perkara yang menjadi teras dalam tamadun Islam. Manakala dari aspek akidah pula, keyakinan terhadap autoriti sunnah merupakan sebahagian daripada rukun iman, iaitu beriman dengan para rasul. Sekian itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.